اللهم بك أصبحنا وأمسينا اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب فاعف عنا وعن والدينا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام والمرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم يا دافع البلاء يا الله ادفعنا كل البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والحسد والفتنة لبيوتنا وصارت في بلادنا عامة اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام تعرض يا سبحانك اللهم وتحية يا سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. قبل الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Salam Rasulullah ini semoga yang dikasihi. Semoga bermanfaat dan bermanfaat. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. Alhamdulillah, pada pagi ini dapat kita sambung seperti biasa kuliah subuh. Mudah-mudahan kita semua dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Muka surat 19, hadis ke-23. Apabila bertemu Lailatul Qadar, daripada Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika aku merasakan berada di malam Lailatul Qadar, apa yang mesti aku ucapkan pada ketika itu? Sayyidatina Aisyah tanya Nabi kalau dia merasakan, maksudnya malam Lailatul Qadar ni boleh dirasa. Allah Ta'ala bagi kepada hamba-hamba Allah yang terpilih, dia boleh rasa Lailatul Qadar pun boleh rasa. Malam Lailatul Qadar ni dia ada tanda-tanda pada alam cakrawala dan ada tanda-tanda pada diri orang tu sendiri, sampai dia boleh rasa. Orang yang tak rasa dia ada penyakit. Orang demam, makan yang sedap pun dia tak rasa sedap. Bukan masalah tukang masak, bukan masalah masakan, masalah dia tu sakit.
Orang sakit, tukang masak, okey, chef terkenal, masakan pun sedap, dia tak rasa sedap. Bukan masalah kat makanan, tukang masak, tapi masalah hak makan tu. Ada orang boleh rasa, ada orang tak rasa. Pada diri dia rasa sebab, rasa mudah menangis, dia rasa berdosa, rasa kerdil, rasa hina, dan rasa Allah maha mulia, maha kaya, kita sangat miskin, hina, dia mulia. Jadi malam tu malam yang mudah untuk ditumpahkan air mata. Rasa satu macamnya. Siapa tak pernah rasa, dia tak tahu. Man lam yazuq lam yadri, kata orang Arab. Siapa tak rasa, tak tahu. Orang tak pernah makan durian, kita duk cerita durian, dia tak boleh. Tapi hak biasa makan, dia sambak, ahli dia kan. Alam ni pun dia tenang, tak panas sangat, tak sejuk sangat. Esok pagi pun dia ada tanda-tanda dia. Matahari tu suram, terbit matahari tu macam terlindung dengan sayap-sayap malaikat yang sedang naik ke atas langit. Si malaikat turun semua malam tu, pakat giliak-giliak turun daripada langit berperingkat-peringkat, tapi semua turun. Semua tu berapa jumlah malaikat kita tak tahu, sangatlah ramai. Pakat turun pula, dia kena giliak-giliak. Ada yang jaga langit, ada yang turun, ada yang naik, turun, berselisih malaikat. Jadi Sayyidatina Aisyah, dia tanya Nabi kalau dia merasakan pada malam-malam Ramadan ni, ada satu malam tu dia rasa Lailatul Qadar. Doa apa yang terbaik untuk dibacakan? Ada orang Melayu kita, dia kata tanda-tanda dia ayat kualah beku. Alah tak beku lah, semua bang ayat kualah. Ayat kualah beku, dia pun duduk pergi gagau ayat kualah beku ke tak? Bola peti air beku lah. Pokok sujud, tak tahulah betul ke tak betul. Dapat Lailatul Qadar ni dengan ibadat, bukan dengan duk tengok ayat, tengok pokok. Tak payah duk tengok, buat ibadat. Buat ibadat dapatlah. Apa yang mesti aku ucapkan pada ketika itu? Jawab baginda, ucapkanlah doa ini. Allahumma innaka afuun. Yang karim tu tambahan daripada perawi ataupun daripada ulama. Doa Allahumma innaka afuun. Yang kita duk baca ada karim sikit kan. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Artinya, ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, suka mengampunkan, maka ampunilah aku. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Lailatul Qadar ni nama dia Lailah. Lailah makna semalaman penuh. Dia bukan seminit dua. Maksud Lailah ni semalaman penuh. Kalau saatnya tu Arab tak panggil Lailah, dia panggil Lail. Macam Isra' Mi'raj tu, subhanallazi asra bi'abdihi lailan, bukan lailatan. Dia bukan Lailah, lailan. Itu saatnya Isra' Mi'raj saatnya. Al-Qadar ini malam dia daripada maghrib tu sampai terbit fajar, hatta matla'il fajr, sehingga terbit fajar. Dia mula dengan kita buka puasa tu, Lailatul Qadar tu, sampai kita sembahyang maghrib, sembahyang tarawih, witir, balik rumah, sampai terbit fajar. Jadi masa peluang dia tu panjang. Lailatul Qadar ni dia berlaku panjang. Mana nak dansat, sebab malaikat tu bergilak-gilak, turun naik kalau seminit tak ada lah. Dia lama, memakan masa yang panjang. Ada ulama bincang, negara kan tak sama, ada negara malam, negara lain pula siang.
Macam mana jadi Lailatul Qadar? Ada dua pendapat. Satu pendapat kata kalau dia jadi di mana-mana tempat tu malam, tempat lain siang pun kira Lailatul Qadar juga. Itu satu pendapat. Jadi katalah Malaysia malam, dia jadi malam di Malaysia, hak negara lain yang siang tengah hari pun Lailatul Qadar juga. Kalau dia buat ibadat tengah hari, tadi buat ibadat siang, kira masuk. Itu satu pendapat. Satu pendapat lagi kata tak, dia ikut negara. Dan dia tak sama, ada negara yang malam, mungkin malam bila tak tahu, negara lain malam lain pula. Malam jugalah. Allah boleh ubah-ubah tarikh. Malaysia malam 21 contohnya. Di Arab Saudi malam 27 ke. Tapi malam lah. Sebab kita belah ni malam, sana siang. Dia tak edilah tarikh tu. Allah boleh ubah tarikh lain, tapi yang pentingnya malam. Wallahu alam, kita tak tahulah. Tapi Allah Ta'ala sebut tu daripada maghrib sampai terbit fajar, maknanya malam lah. Mana-mana negara pun malam, tarikh, suka hati terpulang kepada Allah. Allah nak pindah, Allah nak ubah ke tarikh mana yang Allah kehendaki. Nabi pun tak tahu malam bila, Nabi lupa. Dulu Nabi tahu, Nabi lupa. Pasal Nabi keluar rumah nak pergi habaq dah tarikh tu. Ada dua orang bertengkar. Ada dua orang bergaduh. Dia ni kata, dia ni balas, dia ni kata, dia ni balas, duk bergaduh. Syaitan tak ada bulan Ramadan, tapi syaitan dah bagi dah nafsu tu. Dia pam cukup-cukup dah. Emosi. Maka bergaduh. Bulan Ramadan pun bergaduh teruk lah. Bulan Ramadan mencari gaduh ni memang teruk lah. Awal lagi dah nampak dah Allah tak terima ibadat puasa. Ramadan nak bergaduh. Gaduh bertengkar, Nabi kata hampa ni, kalau bahasa kita, hampa buat leceh suruh. Buat leceh suruh lah. Aku keluar rumah nak habaq tarikh Lailatul Qadar, hampa bertengkar, Allah bagi aku lupa dah. Tak ingat lah. Ni hampa tu buat leceh eh? Gaduh apa? Tengkar pompang, Nabi lupa. Tidak Nabi ingat lah. Tapi ada hikmah ada jugalah. Nabi bagi tahu 20 malam tu. Nabi kata aku lupa dah tengok orang bergaduh ni, serabut tengok orang bergaduh. Lupa. Cuma Nabi kata kemungkinan besar lah, carilah Lailatul Qadar ni pada 10 malam terakhir. Bila tak tahu. Dalam riwayat yang lain Nabi kata malam-malam ganjil, hujung-hujung Ramadan. Tapi tak mesti hujung lah, pasal Nabi kita lupa. Poin penting Nabi kita lupa. Boleh jadi awal, boleh jadi tengah, boleh jadi hujung. Wallahu a'lam. Nabi kita habaq betul-betul Nabi tak ingat. Cuma rasa-rasa Nabi 10 malam terakhir. Dalam 10 tu pula Nabi bagi lagi. Nabi kata rasa-rasa malam-malam ganjil, lebih-lebihkan ibadat pada malam-malam ganjil. Tapi kalau dia nak jadi awal pun macam mana? Kehendak Allah. Nabi lupa. Macam tu. Nabi kita terlupa malam bila. Ada ulama buat kira-kira, tengok awal Ramadan berapa hari bulan, dia nak jatuh berapa kan. Ada ulama dia buat kira-kira matematik macam tu. Ini semua berdasarkan pengalaman lah. Pengalaman mereka. Ini pun sampai boleh buat kaedah tu berdasarkan pengalaman hidup mereka. Benda tu tak ada pun dalam Quran dan hadis, itu pengalaman. Macam orang lah, dia share pengalaman dia, dia cerita macam mana. Kadang-kadang tak jadi kat orang lain, jadi kepada dia. Kita baca satu lagi. Hadis ke-24, ucapan selamat berangkat kepada orang yang akan musafir. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma katanya, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mengucapkan selamat berangkat kepada seseorang, dipegangnya tangan orang itu erat-erat, tidak ditariknya sehingga orang itu yang menarik tangannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pegang tangan, tanda kasih. Mau nak pergi mana-mana, Nabi pergi hantar. Dipanggil wida'. Nabi hantar tu di hujung perbatasan Madinah. Kira
ada tanah haram, tanah halal. Dekat sempadan lah. Pergi hantar. Kalau kita ni pergi bayar lepas lah. Dulu orang pergi umrah naik bayar lepas kan. Di situ lah. Lah ni di KLA. Dulu waktu flat bayar lepas terus ke Saudi tu penuh orang pergi berantak kan. Jadi dipanggil widak. Rasulullah akan melepaskan sahabat yang mana nak pergi musafir ke, nak pergi buat haji ke, Rasulullah akan hantar. Pegang tangan, berjalan pegang tangan, Nabi tak lepas, orang tu yang tarik. Salam pun macam tu juga. Rasulullah kalau salam dengan orang, Rasulullah dulu yang hulurkan tangan. Dan bila dah salam dah, Rasulullah biar tangan tu di situ, orang yang tarik. Itu style peribadi ya. Peribadi Rasulullah syakhsiyah. Rasulullah bila salam, Rasulullah dulu yang hulur tangan. Dan lepas orang salam, Rasulullah macam tak mau lepas. Gang macam tu, dia tu yang akan tarik. Bukan Rasulullah yang tarik, orang yang akan tarik. Tidak ditariknya tangan orang sehingga orang itu yang menarik tangannya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda mengucapkan, astaudi'ullah dinaka wa amanataka wa akhir amalik. Artinya, aku simpan kepada Allah agamamu. Dia nak berjalan musafir, minta Allah Ta'ala tolong jaga agama orang ni. Maksudnya kalau kita nak cakap bahasa Melayu ni, jangan lupa, jangan tinggal semayang macam itulah agama. Aku minta, aku simpan kepada Allah agamanya. Minta Allah jaga. Allah bila simpan, Allah amanah. Bila Allah jaga dalam simpanan Allah, maknanya Allah jaga elok-elok. Amanahmu dan kesudahan amalanmu. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Jadi kalau nak pendek dia, kita sebut astaudi'ullah ataupun astaudi'ukallah. Astaudi'ukallah. Anak kita, abang kita, kak kita kan nak pergi mana-mana pun kita sebut astaudi'u tambah ka. Astaudi'ukallah. Anak nak pergi sekolah pun, kita harap di sekolah tu dia dalam jagaan Allah, kita sebut astaudi'ukallah. Kalau anak perempuan, astaudi'ukillah. Betul lagi kalau orang berjalan malam naik bas ekspres apa semua, bahaya macam-macam boleh berlaku, kita ucap astaudi'ukallah atau astaudi'ukillah. Astaudi'uka atau astaudi'uki. Itu doa kita kepada orang yang nak pergi musafir jalan jauh. Dan dia pula sunat balas balik. Bila orang doa, balas balik. Dia pula balas balik, zawadakallah at-taqwa. Zawadakallah at-taqwa. Semoga Allah membekalkan kamu ketakwaan. Macam tu. Saling doa mendoakan. Kita doa kat dia, dia balas balik. Zawadakallah. Zawada ni macam watazawwadu tu. Hari-hari Jumaat. Zawadakallahu at-taqwa. Semoga Allah bekalkan kamu ketakwaan. Macam tu. Orang Arab dia suka doa dan balas balik ya. Kadang-kadang tak erti nak balas. Kalau tak erti balas, sebut wa iyyaka je. Dan kepadamu juga. Itulah paling mudah, wa iyyaka. Wa iyyaka. Kita baca dalam surah Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kan, wa iyyaka. Dan kepadamu juga. Apa yang kamu doa kat aku, patah balik kat kamu. Macam tu, wa iyyaka. Kalau tak tahu nak jawab. Di Syria, kalau kita gunting rambut di kedai, habis gunting rambut dia macam ni urut lah kan. Tanah habis dia tepuk bawah, kira boleh balik bayar duit balik. Dia akan sebut na'iman. Na'iman ni nikmat lah. Nikmat lah, rambut pun cantik, orang rasa lega kepala. Na'iman, satu nikmat Allah. Nak balas apa lah. Tak erti wa iyyaka tu lah. Kalau erti balas dia ialah Allah yan'amu alai. Allah akan memberi nikmat-nikmatnya kepada kamu.
Dia ada jawapan dia, macam berbalas pantun juga. Orang Arab dia suka berbalas-balas. Kalau kita pergi kedai, kita bayar duit, ambil barang, beli barang, dia akan sebut muawwadin, Allah ganti balik. Duit nak kita bagi kat dia tu, dia doa supaya Allah ganti balik. Bila ganti kita ada duit, kita mai beli lagi kedai dia. Muawwadin, kita jawab Allah yu'awwid alaik, Allah ganti barang. Kau ambil barang, Allah ganti barang. Allah penuhkan kedai kamu dengan barang, Allah penuhkan poket aku dengan duit. Macam tu. Memang hidup macam tu lah, berbalas-balas. Ada saja doa, tak reti nak jawab, iyaka. Kalau kita tolong orang Arab Syria lah, Arab lain tak tahu, tolong, dia kata Islamu idai, Allah selamatkan dua tanganmu. Kita adalah bagi-bagi pakat dia, Islamu idai, Allah selamatkan dua tanganmu. Kita balas, Allah yusallimak, Allah selamatkan kamu juga. Baik, tu sopan santun orang Arab lah. Macam kita terima kasih sama-sama, macam tu ada jawapan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Muka surat 144. Nah, 144. Wala banul adami, qala al-musannif rahimahullah. Wa maniyuhu ghairu najisin, wa kadhalika maniyu ghairihi ghairal kalbi wal khinzir wa qila najisun. Susu manusia dan juga air mani manusia tidak najis. Susu manusia tak najis, walaupun susu dia ikut daging. Boleh makan daging, suci. Susu suci. Manusia tak boleh makan daging, tapi susunya suci. Kalau binatang dia ikut daging. Dalil mani manusia tidak najis, nota kaki di bawah. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, kuntu afrakul maniya min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, thumma yadhhabu fayusalli fihi walau kana najisan lam yakfi fihi al-furq, rawahu Muslim. Artinya daripada Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku mengikis mani yang lekat di kain Rasulullah dengan kuku aku. Kikih yang kuku, garu-garu itulah. Mani ini mani yang kering. Kemudian Nabi SAW keluar solat dengan memakai kain itu, kain yang tak basuh, ada lekat mani, bertang, tumpuk-tumpuk. Isteri Nabi kikih yang kuku je, tak basuh, tak ada nak basuh. Rasulullah nak pergi semayang. Sekiranya mani itu najis, sudah tentu tidak memadai mengikis sahaja. Kalau najis kena basuh, kena bagi air mengalir. Urudul ma', jurih air kat atas tempat tu, berjalan air. Jadi ini tajuk mani. Mani tidak najis, cuma potong lah. Mimma immahin, air yang hina. Dalam mazhab Hanafi mani najis, mazhab Syafi'i mani tak najis. Kalau kita berhujah dengan mazhab Hanafi, tu Sayyidatina Aisyah kikih yang kuku ya, tak basuh pun. Mazhab Hanafi dia berkata cara basuh najis ni macam-macam. Cara basuh najis bukan dengan basuh saja. Lak pun boleh, kikih pun boleh, basuh pun boleh. Jadi kerana Sayyidatina Aisyah mengikis dengan kuku, mereka kata tu najis ya. Najis apa? Najis kering. Cara basuh dia kikih. Kalau Sayyidatina Aisyah buat tak tahu ya, tu tak najis ya. Saya ada juga tindakan daripada Sayyidatina Aisyah mengikis. Ni pun ada banyak najis ni, banyak jenis. Ada najis cara sucinya dengan kikih. Ada najis basuh. Ada najis lap. Kalau najis yang tak boleh serap, macam pisau, darah sembelihan, darah lekat kat pisau, dia serap masuk kat mata pisau, serap.
Itu lap je lah. Ambil tisu lap, tak payah basuh. Mazhab Hanafi lah, mazhab kita kena basuh. Mazhab kita najis, cara nak atasi dia basuh. Basuh pula ayak apa? Ayak mutlak. Macam tu. Ayak mustakmal pun tak mau. Jadi mazhab Hanafi ni dia banyak cara. Jadi memang kita pun duk guna pakai, terutamanya barang-barang elektronik ni. Kalau kena najis, mana boleh basuh? Lap je. Basuh tak? Rosak no. Laptop katalah anak pergi pancut tu, kita pun ambil pergi basuh. Basuh pula sunat 3 kali ke apa ke. Lap je. Itu mazhab Hanafi tu. Cuma beza orang mengaji, kita ngaji lah. Orang tak ngaji dia buat ya. Orang ngaji dia tahu, oh macam tu. Ada keluasannya. Ada jenis barang yang susah nak diperah. Itu dijemur kepada angin matahari, panggil tashmis. Jemur bagi kena matahari panas, betul hilang dia punya bau busuk dia, kira okey. Contohnya macam tilam ataupun kosyen kereta pun serupa lah. Vacuum tu buka pintu biar angin masuk apa semua. Siapa nak prosah buat keluar pergi juruh lah apa, payah. Jadi serah kat matahari lah tu. Tu cara basuh dia. Banyak cara lah. Kalau jenis kasut, dia nak pakai semayang, dia tak mau buka kasut, tapak kaki tu ada tai, dia tenyeh lah. Tenyeh ke tanah. Tenyeh. Macam tu ya. Kita semua kena basuh, tapak-tapak kena basuh. Jadi ni pun cara-cara basuh ni ada banyak. Kita kata ni dalil mani tak najis. Dia pun kata ni dalil mani najis. Kita kata najis apanya? Kalau najis basuh. Dia pun kata najis bukan semua basuh. Kikih pun menunjukkan najis. Pula dah habis, tak habis-habis ya. Jadi najis basah dibasuh, mani basah dibasuh, mani kering dikikis. Mazhab Syafi'i pula najis, mani basah sunat dibasuh, mani kering sunat dikikis. Macam tu. Beza dia tahu tu lah. Begitu juga mani dari binatang yang lain kecuali mani anjing dan babi, kerana ia najis mughallazah. Dan kata qil, pendapat yang dhaif, mani binatang selain anjing dan babi adalah najis. Itu pendapat yang lemah. Pendapat yang kuat, semua mani suci kecuali mani khinzir dan juga anjing. Adapun mani binatang suci selain anjing dan babi, kerana asal semua haiwan adalah suci melainkan anjing dan babi. Najis aini. Anjing khinzir ni dipanggil najis aini, seluruh badannya najis. Kemudian tajuk baru, taharatul khamri bitakhallul, arak menjadi suci dengan sebab berubah kepada cuka. Wala yathuru syai'un minan najasat illa al-khamra idza takhallala wal jilda idza dubigha wa najisan yasiru hayawanan. Najis-najis sedikit pun tidak akan dapat disucikan. Mana najis ni dia tak akan berubah jadi suci, dia najis. Melainkan arak tu najis yang berubah menjadi cuka. Panggil istihalah. Istihalah ni proses perubahan, bertukar dari najis kepada suci. Arak berubah jadi cuka. Cuka suci, khal. Nabi pernah pergi rumah orang, dia hidang roti, tak ada apa, daging, telur ke kuah apa pun tak ada. Dia buat keluar main sebotol cuka. Nabi balun makan. Nabi puji tuan rumah, Nabi kata ni'mal udum al-khal. Cuka ni sebaik-baik lauk. Kan Nabi perli tak? Bagus. Nabi kata cuka apa cuka lah. Macam kita pergi rumah orang panggil buka puasa, dia bagi nasi putih, dia buat keluar kicap sebotol. Jadi itulah sebaik-baik lauk. Nasi putih makan dengan kicap. Ikan kering pun tak ada, pada dia panggil Nabi pergi rumah. Nabi pun pergi lah nak sarapan, dia bagi roti, dia bagi sebotol cuka. Nabi tuang tu cicah masam lah. Nabi kata tak apa, inilah sebaik-baik lauk paling special, cuka.
Orang ingat Nabi nak ambil hati dia ke apa. Rupa-rupanya bila dibuat kajian, memang cuka kurma apa tu, cuka harap lah kan. Bagus untuk potong kolesterol. Khal. Cuka kha dengan lam, khal. Kalau buah alif dalam tengah, khal, dia jadi pak menakan. Pak menakan tak boleh makan ha. Pak menakan belah mak, khal. Arab macam tu dia kena sebut betul-betul. Khal. Pendek. Kalau khal panjang sikit alif tu, itu jadi pak saudara sebelah ibu kita. Pak menakan belah mak. Menunjukkan kata cuka ni suci ke tidak, Nabi tak makan lah. Kulit bangkai, asal dia bangkai, kulitnya najis. Bila basuh samak, dia jadi ubah status dia kepada suci selepas disamak. Dan najis yang bertukar menjadi binatang seperti ulat yang lahir dari najis. Tai keluar ulat. Ulat tu suci. Suci bukan makna boleh makan, nak suci kalau dia berjalan di tangan kita, kita tak perlu basuh. Dia asal dia daripada najis. Allah keluarkan al-hayy minal mayyit, makhluk hidup keluar daripada benda mati. Daripada najis keluar al-hayy, makhluk hidup. Kadang kulat pun diguna pakai juga ayat tu. Kulat ni pokok tumbang, pokok mati, hidup kulat. Wa yukhrijul hayya minal mayyit, Allah mengeluarkan sesuatu yang hidup daripada yang mati. Tai tu matilah, sifat tai tu mati. Tapi ulat sifatnya hidup, boleh bergerak. Ulat tu suci. Kita tengok di bawah hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, wajada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam syatan maitatan u'tiyatha maulatun limaimunata min as-sadaqah. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hal intafa'tum bijildiha? Qalu innaha maitatun. Qala innama haruma akluha. Rawahu al-Bukhari. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Nabi menjumpai seekor bangkai kambing yang disedekahkan kepada seorang perempuan, yang pernah menjadi hamba Maimunah radhiyallahu anha. Baginda bersabda, ataupun terjemahan dia macam ni, seorang perempuan tu dia biasa jadi hamba kepada isteri Nabi Maimunah. Dia yang sedekahkan kambing tu dekat Maimunah. Maimunah ni macam puan dia lah. Dulu dia hamba kepada Maimunah. Maimunah ni merdekakan perempuan ni. Perempuan ni mai ke rumah Maimunah, dia ada bagi seekor kambing sedekah. Dia sedekah dekat Maimunah. Maimunah pun belah kambing tu mati. Bukan dia bagi kambing bangkai dah, dia bagi kambing hidup, tapi kemudiannya mati jadi bangkai. Nabi menjumpai seekor bangkai kambing yang disedekahkan yang disedekahkan oleh seorang perempuan yang pernah menjadi hamba Maimunah radhiyallahu anha. Oleh baru kena. Kan? Dia ni yang sedekah jadi oleh seorang perempuan yang pernah menjadi hamba Maimunah radhiyallahu anha. Dulu dia jadi hamba, tu Maimunah mendekakan dia nak kenang budi, dia bawa seekor kambing, dia sedekah. Sedekah kat isteri Nabi tak apa, sedekah kat Nabi tak boleh. Sedekah kat isteri Nabi boleh, sedekah kat Nabi tak boleh. Boleh faham tak? Macam tu. Macam nanti kita akan jumpa dalam bab faraid, ada seorang nama Barirah. Dia main bagi daging. Orang sedekah kat dia daging, tu kat dia. Itu dia hadiahkan daging tu kat Nabi. Nama lain-lain tu. Orang bagi kat dia sedekah daging. Daging yang tu juga dia pergi kat rumah Nabi, dia kata ni saya hadiah. Jadi Nabi boleh makan. Isteri Nabi tak bagi Nabi makan. Saya ni asalnya sedekah. Nabi kata dah tukarlah status dari orang kepada Barirah tu sedekah, dari Barirah kat kita hadiah. Aku boleh makan. Nabi makan. Bukan nak makan sangat, nak abang hukum. Dia berubah.
Baik. Jadi Nabi tanya, kenapa tidak dimanfaatkan kulitnya, dibuang macam tu saja? Kulit awak tak lapar. Mereka berkata, sesungguhnya ia bangkai. Nabi bersabda, kamu hanya diharamkan memakannya. Makan tak boleh, makan kambing itu tak boleh. Manfaatkan kulit kambing itu boleh. Sama. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza dubighal ihab faqad tahura, rawahu Muslim. Apabila kulit bangkai disamak, maka ia menjadi suci. Arak bertukar menjadi suci apabila ia berubah dengan sendirinya. Itu suci, berubah sendiri. Arak itu dengan sendirinya, maka masa beberapa hari dia ubah jadi cuka, suci, tanpa memasukkan sesuatu ke dalamnya. Diorang nak bagi cepat arak, nak bagi cepat jadi cuka, dia pun buat masuk sesuatu. So bawang besar lah, sebuku roti lah, apalah. Itu dia tak jadi cuka, tu cuka yang tidak suci. Jangan buat masuk apa-apa dalam tu. Dia berubah sendiri. Okey. Sebab nanti waktu dia jadi arak, bila buat masuk sebuku roti, roti tu kena arak, direndam dalam tu, dia jadi mutanajis, roti yang bernajis. Kemudian nanti bila dia tukar jadi cuka, memang cepatlah proses dia. Pasal bubuh sesuatu cepat, macam bubuh ubat lah. Nanti bila dia tukar jadi cuka, dalam cuka tu pula ada roti. Roti yang bernajis tu menyebabkan cuka tu pun bernajis. Arak najis, roti yang masuk tu dipanggil mutanajis, terkena najis. Kemudian dia akan cepat jadi cuka. Cuka suci, tapi dalam cuka ada roti tu. Roti tu terkena najis, maka semua cuka tu cuka yang tak patuh syarak, tak boleh guna, tak boleh makan. Cuka tu tak boleh guna. Kalau orang goreng mi ke, orang buh kat cuka, masam-masam sikit, tak boleh tu. Kita pun tak tahu lah orang nak buat cuka macam mana. Kita mengajak tak buat cuka. Ini masalah. Orang buat cuka pula dia tak mengaji. Dia kata ustaz kira mengajak tak buat cuka. Kita pula kata dia kira buat cuka tak mau mengaji. Hak bagusnya ustaz hak mengajak tu buat cuka, baru kena. Baru dia faham selok-belok dia tu. Saya mengaji satu kitab di Syria, ada juga yang terus jadi cuka tak melalui proses arak. Itu tak apa. Dia terus jadi cuka terus, dia tak lalu jadi arak dulu apa semua kan. Itu tak apa. Yang kita bincang ni dia nak kena jadi arak dulu, lepas tu baru tukar jadi cuka. Jangan buh apa-apa. Peram dia tu jangan buh apa-apa. Baik. Berubah dengan sendiri tanpa memasukkan sesuatu jadi suci. Atau ia berubah dengan diubah dari bawah matahari, tempat panas, ke tempat teduh. Atau sebaliknya daripada tempat teduh ubah pergi ke tempat panas. Itu tak apa, pasal tak bubuh apa-apa dalam dia. Atau dengan membuka tudung penutupnya, nak bagi jadi cuka cepat, ada kaedah buka tudung ke apa ke, itu pun tak apa. Ia menjadi suci beserta semua bahagian bekas yang bersentuhan dengan arak tu. Kan arak dia berbuih-buih tu, jadi bekas itu semuanya najis. Bila nanti dia jadi cuka, bekas-bekas itu semua jadi suci. Daripada arak najis tukar kepada cuka suci, bekas yang asalnya bernajis itu pun akan status dia berubah jadi suci. Juga suci bahagian yang di atasnya ketika buih arak mendidih. Dan jika arak bertukar menjadi cuka dengan cara memasukkan sesuatu ke dalamnya, maka cuka ini tidak suci. Dia bukan perubahan tabi'i, perubahan dengan tangan-tangan manusia. Ada proses yang dibubuh sesuatu yang tidak suci. Kulit bangkai menjadi suci dengan samak, iaitu menanggalkan lendiran yang ada di kulit dengan menggunakan bahan yang tajam, walaupun ia najis. Boleh guna najis, tak apa. Tak samak guna najis. Tapi nanti kena bilah dengan ayat mutlak baliklah.
seperti menggunakan tahi burung merpati. Itu tajam, panas, dan yang seumpama dengannya. Tidak memadai menggunakan garam, tanah dan matahari sahaja. Tidak wajib menggunakan air ketika proses menyamak itu. Bahkan air digunakan selepas samak. Last sekali kena cucuk air jugalah. Seperti hukum pakaian yang terkena najis, maka wajib dibasuh menggunakan air mutlak. Kulit anjing dan babi tidak dapat disucikan dengan samak. Bulu di atas kulit bangkai tidak menjadi suci. Bulu dia ikut daging, susu dia ikut daging. Susu bangkai tak boleh manfaatkan, bulu bangkai pun tak boleh. Yang boleh kulit saja. Bulu di atas kulit bangkai tidak menjadi suci dengan disamak kulit itu, tetapi dimaafkan jika bulu itu sedikit saja. Kalau banyak kena potonglah, kena buang. Wallahu a'lam bis-shawab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna min 'ibadikas salihin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi